Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya semula Cikgu Linda bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, tarikh dan hari kita 8 Ogos 2021 bersamaan dengan hari Ahad. Tema kita keselamatan, tajuk kita cakna akan warga emas. Standard pembelajaran kita 1.2.2 bertutur dan menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat yang dikenal pasti dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Objektif, pada akhir pengajaran, murid dapat bertutur dengan menggunakan intonasi yang betul dan jelas. Kedua, menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif dalam bentuk ulasan. Okey anak-anak, seterusnya, siapa itu warga emas? Okey, kalau kamu tengok gambar ni, okey, kamu cuba tengok. Agak-agak semua ni dalam lingkungan umur berapa? Dalam lingkungan 60 tahun ke atas kan. Okey, warga emas tu ditakdirkan mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Okey, jadi bila umur 60 tahun ke atas, mereka dah dikenal, dah ditakdirkan sebagai warga emas lah. Jadi kalau kamu tengok warga emas ni, warga emas ni kita kena jaga betul-betul sebab mereka punya badan pun dah tak berapa kuat kan. Jadi kita kena sayanglah warga emas. Kita kena hormat warga emas. Okey anak-anak? Okey, seterusnya anak-anak, kamu boleh rujuk buku teks halaman 48. Okey, kamu tengok dekat sini cakna akan warga emas. Okey, anak-anak, kamu boleh tengok dekat sini ada dialog. Betul kan anak? Okey, ada dialog ni kat sini ni. Okey, mari kita tengok dulu. Afifi sekeluarga membuat persiapan untuk menjaga keselamatan Datuk ketika tinggal di rumah mereka. Okey, jadi dialog ni berkaitan dengan Afifi, dengan keluarga dia. Okey, dia pasal apa? Mereka berbual mengenai apa? Okey, pandai. Persiapan untuk menjaga datuk dia lah. Okey, jadi datuk dia ni tergolong dalam golongan warga emas ya anak-anak. Okey, kita tengok ya. Okey, kamu tengok dekat sini. Kita tengok dulu gambar yang pertama ni, situasi yang pertama ni. Okey, kita tengok ayah dia cakap Sudahkah kamu kenal pasti tempat-tempat yang perlu kita utamakan bagi keselamatan datuk? Bolehkah kamu jelaskan tempat-tempat tersebut? Okey, jadi ni ayah Afifi lah bertanya dekat Afifi dengan adik dia. Okey, tempat yang perlu dititik beratkan untuk nak jaga datuk dia kan. Okey, jadi Afifi pun cakap. Tengok Ya ayah, antara tempat tersebut termasuklah di ruang tamu. Perabot mestilah bagi. Selain itu, di tangga pula supaya. Okey, anak-anak, kamu nampak tak dekat tempat kosong tu dia bagi macam untuk kita masukkan idea kita sendiri kan. Okey, ini kita nak kena masukkan yang tersurat lah dan yang tersirat. Okey, kejap lagi kita tengok Okey, kita tengok adik Afifi pula jawab. Okey, di bilik tidur pula kerana seterusnya ditandas mestilah. Okey, anak. Kalau kamu tengok dekat sini, okey, cuba tengok keadaan tangga. Kita tengok keadaan tangga dia. Okey. Kemudian suasana perabot. Okey, suasana perabot. Okey, kamu cuba tengok suasana perabot ni. Kemudian ketinggian katil, ketebalan tilam. Okey, kamu tengok suasana ni. Okey, kamu menakar dulu gambar ni. Okey, jadi anak-anak, dekat sini Okey, dekat sinilah yang kita nak kena masukkan, nanti idea tersurat dan idea tersirat. Apa itu tersurat dan tersirat? Okey, kita boleh tengok.
Okey anak-anak, apa itu tersurat dan tersirat? Okey, tersurat adalah benda yang diberi di dalam bahan rancangan. Okey, maksud dia tadi anak-anak, yang kamu lihat gambar tadi, okey, ada gambar, ada perabot, kemudian ada tangga, betul kan? Ada tangga, kamu boleh baca frasa, kamu boleh tengok gambar. Okey, itu adalah tersurat. Benda yang kita nampak tu adalah tersurat. Kita kenali sebagai tersurat. Saya ulang ya, tersurat ni kita nampak. Kita nampak duduk dekat mana? Dia duduk dekat dalam bahan rangsangan tu. Dalam gambar tu. Sama ada dia bagi melalui gambar ke, dia bagi melalui frasa ke. Benda yang kita nampak ya anak-anak, tersurat kita nampak. Ingat ya? Okey, manakala tersirat adalah perkara yang kita tidak dapat lihat. Tersirat kita tak dapat lihat. Tersirat tu dia adalah dari tersurat. Okey, dari tersurat. Macam tu. Contoh contoh cikgu bagi kalau macam tersurat kita nampak kan. Okey, sekarang ni kamu nampak macam cikgu seronok tengah mengajar kamu. Okey, tu kamu nampak daripada uh, kamu nampak reaksi muka cikgu, kamu nampak okey, Cikgu Linda kelihatan sangat seronok pada hari ini. Okey kan? Tersirat, kamu tahu tak kenapa cikgu rasa seronok? Kamu tak tahu kan? Jadi kamu kena cari jawapan dalam tersurat tu. Cikgu Linda seronok ketika mengajar hari ini. Kerana, okey, nak masuk tersirat. Tersirat tu daripada yang tersurat. Faham tak? Faham tak anak-anak? Jadi tersurat kita ambil daripada yang tersurat. Tersirat kita ambil dari yang tersurat. Macam cikgu bagi contoh tadi lagi sekali. Cikgu Linda kelihatan sangat seronok mengajar hari ini. Tersurat. Sebab kamu nampak reaksi muka cikgu kan. Kamu rasa seronok. Okey, Cikgu Linda seronok. Tapi kamu tahu tak kenapa Cikgu Linda seronok? Okey, kamu kena carilah yang daripada tersurat tu kerana apa? Kerana merindui anak-anak murid tahun 5. Contohlah, cikgu bagi contohlah ya anak-anak. Okey. Okey anak-anak, seterusnya ini gambar ni cikgu ambil daripada muka surat 48 tadi. Okey, cikgu ambil daripada 48 tadi. Okey. Okey, ini kita dah nak cari yang tersurat dan tersirat. Okey anak-anak. Okey, kamu dengar betul-betul ya. Okey, tengok balik ke atas. Cakna akan warga emas. Afifi sekeluarga membuat persiapan untuk menjaga keselamatan Datuk ketika tinggal di rumah mereka. Okey anak-anak, ini ayah Fifi lah yang tanya tadi tu kan. Okey, jadi Afifi jawab, "Ya ayah, antara tempat tersebut termasuklah di ruang tamu, perabot mestilah." Okey anak-anak, ini perabot mestilah ni cikgu keluarkan kat tepi ni. Okey, cikgu keluar kat tepi ni. Okey anak-anak, cuba kita tengok okey. Perabot mestilah bagi tempat kosong kan? Okay, cikgu bagi kat sini. Antaranya, perabot mestilah disusun dengan rapinya. Kita nampak tak kat sini ada perabot? Nampak kan anak-anak? Ni perabot lah ni. Ni kerusi, meja, rak televisyen. Ni perabot lah kan anak-anak kan? Jadi, benda ni kita nampak tak? Nampak kan? Bila kita nampak, itu adalah tersurat. Okey anak-anak, tersurat. Okey. Bagi memudahkan pergerakan datuk. Memudahkan pergerakan datuk ini adalah yang tersirat. Okey, cikgu macam mana kita nak cari yang tersirat? Kita tengok balik pada yang tersurat. Okey, tadi kita kata antaranya perabot mestilah disusun dengan rapi. Okey, kita nak cari yang tersirat. Jadi kita kena fikir, kenapa perabot kita kena susun dengan rapi kalau Datuk nak main rumah kita? Kenapa? Kita tak boleh susun ikut dan saja, tak boleh. Kalau warga emas nak main, Datuk nak main rumah kita, perabot tu mesti disusun dengan rapi. Kenapa ya? Cuba fikir kenapa. Pandai, bagi memudahkan pergerakan Datuk. Kan? Jadi, memudahkan pergerakan Datuk ini adalah tersirat. Kita nampak tak yang ni? Tak nampak. Tapi kita main kat mana?
Hasil daripada kita fikir dari yang tersurat ni. Okey anak-anak. Okey, seterusnya yang kedua. Okey, kita tengok Selain itu, di tangga pula, tempat kosong kan? Cikgu tukar mic kepada sebelah sini Selain itu, di tangga pula perlu dipasang selusur tangan. Okey, kamu nampak tak tangga? Nampak kan keadaan tangga. Kalau nampak ni, kita panggil dia apa? Tersurat ke tersirat? Tersurat. Okey, jadi kita nak keluarkan tersirat. Kenapa kita perlu pasang selusur tangan ni? Kenapa kita kena pasang selusur tangan? Okey, datuk kamu nak mai. Datuk kamu katakan umur dalam 70 tahun. Contohlah, rumah kamu ada 2 tingkat. Okey, bila ada 2 tingkat rumah kamu, lepas tu kamu minta ayah kamu pasang selusur tangan. Okey, kita boleh nampak ni kan dekat sini kan. Okey, pasang selusur tangan. Okey, pasang selusur tangan ni, kenapa kita kena pasang selusur tangan kalau datuk nak mai? Pandai. Okey, untuk memudahkan datuk kita naik dan turun pegang selusur tangan tu. Nak elakkan mereka daripada jatuh lah kan. Betul tak anak-anak? Jadi kita buat ayat dengan cantik. Kita buatlah ayat yang lebih kritis dan kreatif, yang lebih cantik. Kita buatlah ayat supaya datuk dapat memegangnya semasa naik atau turun tangga. Okey anak-anak, clear tak? Jelas tak? Okey kan? Okey, seterusnya yang nombor 3. Okey, dekat sini Okey, di bilik tidur pula. Okey, cikgu letak seterusnya. Di bilik tidur pula, ketinggian katil dan tilam hendaklah sesuai. Nampak tak? Dia bagi dah kan kat sini kan anak kan? Dia bagi dah kan ketinggian katil, ketebalan tilam. Nampak tak? Kita nampak dah. Tilam dengan katil ni, kita dah nampak dah. Okey, jadi yang kita nampak ni isi apa? Isi tersurat. Pandai. Kita cuma buat ayat bagi cantik saja kan? Okey. Jadi kita buat ayat bagi cantik lah. Seterusnya, di bilik tidur pula, ketinggian katil dan tilam hendaklah sesuai. Kerana, kenapa tilam dengan katil tu kena bagi sesuai kalau datuk kita nak main? Okey. Kita cuba fikir datuk kita, umur dalam 70 tahun, kalaulah tilam dia nipih, tak sesuai kan guna kan. Sakit tak belakang? Sakit kan? Sebab tulang-tulang datuk kita pun dah tak kuat. Dah boleh dikatakan rapuh lah. Betul kan? Jadi kita kena ketinggian dan tilam tu kena sesuai. Sebab apa? Keadaan datuk yang uzur. Pandai. Okey. Seterusnya yang keempat. Kat mana? Ni, seterusnya ni. Cikgu tukar kepada akhir sekali. Seterusnya ni, cikgu tukar kepada akhir sekali. Ditandas mestilah. Okey, cikgu tulis kat sini. Kita tengok dekat tandas. Kita nampak pemegang. Ada pemegang kan anak-anak? Okey. Pelapik. Nampak tak dia letak pelapik? Kenapa? Sebelum cikgu tanya kenapa. Okey, pemegang dan pelapik. Kita nampak. Nampak ni isi apa anak-anak? Tersurat. Pandai. Okey, kita cuma olah ayat bagi cantik je daripada benda yang kita nampak ni. Kita pun buat. Akhir sekali ditandas mestilah dipasang besi pemegang dan pelapik lantai. Kenapa kita kena pegang pemegang dekat tandas tu dan juga pelapik lantai? Sebab apa? Sebab tak mau bagi datuk kita jatuh. Boleh kalau kamu pun kat sini boleh. Untuk mengelakkan datuk jatuh. Boleh. Tak salah. Betul. Kalau kamu guna ayat cikgu pun tak salah. Untuk kemudahan datuk. Boleh. Tak salah. Yang benda yang kamu fikir sendirilah. Tak salah ya anak-anak. Okey. Anak-anak, kalau kamu tengok dekat sini. Antaranya selain itu seterusnya akhir sekali. Ini adalah penanda wacana. Penanda wacana ataupun formula dia sebagai asa. Kamu pernah bersama dengan cikgu sekejap masa dah jam 4 kan? Jadi cikgu rasa kamu ingat apa itu asa. Kan anak-anak?
Okey. Jadi asa daripada ni lah antaranya, selain itu, seterusnya, akhir sekali. Anak-anak, okey, ini adalah penanda wacana. Kena masuk penanda wacana sebelum isi tersurat. Okey, kalau kamu tengok bagi, supaya, kerana, untuk. Ini apa ni? Bagi, supaya, kerana, untuk ni? Ini adalah kata hubung. Ya anak-anak, ini adalah kata hubung. Okey, masuk penanda wacana, masuk kata tersurat, isi tersurat, masuk kata hubung, kemudian masukkan isi tersirat, baru kamu letak titik. Okey, jelas tak anak-anak? Jelas tak? Isi tersurat adalah benda yang kita nampak. Okey, isi yang tersirat pula kita tak nampak, tapi kita kena main dengan soalan. Ya anak-anak? Okey anak-anak, seterusnya kamu tengok dekat sini. Okey, dekat sini ada satu lagi soalan kan. Afifi, apakah yang akan berlaku sekiranya kita tidak cakna akan keselamatan warga emas ketika di rumah? Okey, apa akan berlaku kalau kita ambil berat terhadap warga emas nak atas rumah kita? Okey, kamu cuba fikir apa akan berlaku? Mungkin warga emas mungkin datuk kamu dia tak akan rasa selesa kan? Sebab yalah kalau warga emas datang, kita tak buat persediaan kan? Tentu mereka tak selesa satu. Lepas tu tentu akan menyebabkan kecederaan terhadap mereka kan? Betul tak? Jadi kita jawab. Okey, kita ambil balik daripada sekiranya ya. Sekiranya kita tidak cakna akan keselamatan warga emas ketika di rumah, mereka mungkin tidak akan selesa dan mudah ditimpa sebarang kemalangan atau kecederaan. Okey anak-anak. Jadi yang ni latihan 1 ni dengan arahan cikgu elok ya. Okey, latihan 1 ni kamu perlu lengkapkan dialog ni di dalam buku pemahaman. Okey, di dalam buku pemahaman. Okey, anak-anak, okey ini tadi kan yang slide tadi kan? Betul tak? Okey. Latihan 1, lengkapkan dialog. Okey, kamu tulislah. Kamu tulis kat situ lengkapkan dialog. Okey, muka surat 48. Jangan lupa tulis tarikh dan hari bulan. Kamu tulis ayah. Okey, salin balik apa yang ayah dia cakap ni. Okey, salin balik apa yang ayah dia cakap. Salin. Kemudian Afifi jawab. Okey ni, Afifi jawab. Salin semua ni. Ni yang Afifi jawab ni. Salin semua dekat sini. Kemudian adik Afifi. Ni adik Afifi. Dia pula cakap. Okey, salin dekat sini. Kemudian ni ayah. Salin yang ni. Okey, dekat sini. Kemudian Afifi. Jawab soalan ni dekat tepi ni. Okey, lengkap tak? Faham tak? Okey. Jadi anak-anak, latihan 1 ni cikgu nak kamu lengkapkan dialog ni dalam buku pemahaman. Kemudian kamu hantar pula kat cikgu mesej bersuara lah. Okey, kamu baca dialog ni. Kamu tulis, kamu lengkapkan, kamu baca dialog ni, kamu hantar kat cikgu mesej bersuara kamu. Okey, baca dengan menggunakan intonasi yang betul dan jelas. Okey anak-anak, tolong bagi perhatian. Okey, ini adalah format ulasan. Okey, kita tengok dulu kat sini. Okey, cuba tengok ya. Karangan ulasan tidak menghadkan perenggan. Namun sebaik-baiknya 3 perenggan sahaja. Okey. Ulasan dia tak perlu, dia tak hadkan berapa perenggan pun. Tapi cikgu nak kamu buat dalam bentuk 3 perenggan sahaja. Okey. Perenggan pertama dikenali sebagai pendahuluan. Perenggan pertama kita kenali dia sebagai pendahuluan. Okey. Ni ya, sebagai pendahuluan. Okey. Kemudian pendahuluan boleh pendahuluan boleh ditulis dengan mengambil tajuk soalan. Okey. Pendahuluan ni kita boleh tulis dia dengan ambil tajuk soalan. Okey, kita boleh ambil tajuk soalan.
Okey. Sebagai contoh pendahuluan, kita lihat soalan itu diberi dalam bentuk apa? Sama ada dalam bentuk gambar, graf, dialog dan sebagainya. Okey, seterusnya anak-anak. Kita tengok ni cikgu bagi contoh ya. Cikgu bagi contoh. Gambar menunjukkan tentang, ambil pada tajuk. Okey, ini pendahuluan lah, pendahuluan. Okey, seterusnya. Sebelum menulis tersurat, gunakan penanda wacana asa. Asa ni lah antaranya, selain itu, seterusnya dan akhir sekali. Okey, wajib guna. Anak-anak, sebelum masuk tersurat, kamu kena ada ni. Okey, sekarang ni kamu perlu tahu, kita nak buat karangan ulasan. Ulasan, cikgu nak kamu buat dalam 3 perenggan sahaja. Cikgu nak ada 3 perenggan sahaja. Perenggan pertama dikenali sebagai pendahuluan. Pendahuluan kita ambil kat mana? Kita ambil daripada soalan pun boleh, ambil daripada gambar pun boleh. Okey. Bila dah ambil pendahuluan, yang kedua kita kenali dia sebagai isi. Perenggan kedua ni lah kita nak masuk isi. Sama ada isi, kita nak masuk isi iaitu isi tersurat, isi tersirat. Okey. Jadi kita nak ambil lah. Okey. Jadi perenggan, ingat, cikgu ulang ada 3 perenggan dia tau. 3 perenggan saja. Cikgu ulang, perenggan pertama kita kenali dia sebagai pendahuluan. Pendahuluan kita ambil kat mana? Kita ambil dari soalan. Soalan boleh, gambar boleh. Lepas kita buat pendahuluan, masuk perenggan kedua, kita kenali dia sebagai isi tersurat dan isi tersirat. Idea. Okey. Dalam perenggan kedua ni, kamu kena ada 4 tersurat. Dalam perenggan kedua, kamu kena ada 4 tersurat. Okey, 4 tersurat, 4 penanda wacana. Okey. Kemudian, kamu perlu masukkan 4 tersirat. Okey. Kamu nak masuk 3 tersirat pun boleh. Tersirat dia tak minta kamu buat 4. Kamu boleh buat 3 pun boleh. Yang wajib tersurat. Tersurat kena ada 4 tersurat. Okey. Yang tersirat kamu nak letak 3 pun boleh. Kamu nak letak 4 pun boleh. Okey. Jelas tak? Cikgu ulang Kita nak buat ulasan. Okey, ulasan kita ada 3 perenggan. Cikgu buat 3 perenggan. Cikgu suka guna 3 perenggan. Perenggan pertama, pendahuluan. Pendahuluan kita ambil di soalan. Ambil kat soalan boleh, ambil dekat gambar pun boleh. Soalan, okey. Perenggan kedua, kita kenali dia sebagai idea. Idea tu kita ambil dari mana? Kita ambil daripada tersurat dan tersirat. Tersurat wajib ada 4. Kalau tersurat ada 4, penanda wacana wajib ada 4. Okey. Tersirat, kamu boleh buat sekurang-kurangnya 3 tersirat. Cikgu, kalau saya nak buat 4 boleh tak? Boleh. Buatlah 4. Tak salah. Kalau kamu guna 4 tersirat, bermaksud kamu akan guna kata hubung 4 tersirat. 4 kata hubung. Kalau kamu guna 3 tersirat, kamu akan guna 3 sahaja kata hubung. Okey ya. Tengok elok-elok ya anak-anak. Okey. Seterusnya, setelah menulis penanda wacana, masuk ke isi tersurat. Setelah masuk ke isi tersurat, jangan letak notah lagi. Sambung dengan menulis kata hubung iaitu kamu boleh pilihlah untuk, bagi, agar, supaya, kerana. Okey, lepas masuk kata hubung, barulah masukkan yang tersirat. Setelah menggunakan kata hubung, maka cari isi tersirat. Okey, ini tersirat Maafkan cikgu tak ada T kat sini. Cari isi tersirat dengan bermain soalan daripada tersurat. Okey, penutup gunakan formula TSM.
Apa itu T? Terdapat banyak. Apa itu S? Sesungguhnya. Dan M, marilah kita. Okey. Seterusnya anak-anak. Kita tengok. Ini cikgu dah sediakan dah. Kamu punya karangan ulasan. Okey. Soalan. Okey, soalan dia. Warga emas merupakan golongan yang perlu kita cakna bagi memastikan keselamatan mereka terjamin. Soalannya anak-anak. Berdasarkan perbualan dan perbincangan antara Afifi dengan keluarganya, tuliskan sebuah ulasan tentang cara-cara menjaga keselamatan mereka di rumah. Okey, ni anak-anak. Okey, ini adalah soalan. Ni adalah soalan. Okey. Ni soalan. Okey. Jadi, kita nak kena buat apa ulasan ni? Ulasan kita, kita nak kena, kita kena buat, dia nak suruh kita buat tentang, Allah Sat dia nak suruh kita buat tentang, ya Allah. Okey, tentang cara-cara menjaga keselamatan mereka di rumah. Ni lah. Kita nak buat yang tu lah. Kita nak ambil yang tu lah. Cara-cara menjaga keselamatan di rumah. Maka anak-anak, kamu pun buatlah karangan ulasan. Okey, kamu pun buat karangan ulasan. Anak-anak, kalau kamu tengok dekat sini, dah ada cikgu buat. Perenggan pertama, perenggan kedua dan perenggan ketiga. Cikgu dah buat dah. Okey, cuma kamu perlu masukkan ayat sahaja. Masukkan isi sahaja. Ayat pula, maafkan cikgu. Masukkan isi sahaja. Okey, contohnya, cikgu buat pendahuluan. Warga emas merupakan golongan yang perlu kita cakna bagi memastikan keselamatan mereka walaupun di dalam rumah. Ni pendahuluan. Cikgu ambil kat mana pendahuluan? Pandai ni. Cikgu ambil pada soalan. Kan, soalan ni ada tadi kan? Warga emas merupakan golongan yang perlu kita cakna bagi memastikan keselamatan mereka terjamin. Cikgu ambil balik je sayang. Cikgu ambil balik saja. Tulis ulasan. Tulis perenggan. Perenggan pertama pendahuluan. Okey, jadi cikgu pun masuklah dekat sini. Okey, bila masuk perenggan kedua. Okey, bila masuk perenggan kedua, cikgu pun buat. Antaranya apa? Kat sini. Tadi tu, yang kita buat tadi tu, yang awal tadi, yang dialog yang awal-awal tadi tu, yang ada cikgu bubuh warna merah, warna hijau, warna kuning, warna biru tadi tu. Semua ada kat depan sana tadi kan? Kamu ambil balik saja. Kan? Kamu cuba tulis kat sini antaranya apa? Perabot mestilah disusun dengan kemas. Tulis kat sini balik saja. Okey. Tulis balik saja dekat situ yang tadi tu. Ambil kat mana? Ambil dekat tempat yang awal tadi, yang slide awal tadi. Yang cikgu buat awal-awal tadi tu. Okey, kamu pun tulis. Antaranya, perabot mestilah disusun dengan rapi bagi ni apa? Kata hubung. Okey. Bagi apa? Bagi memudahkan pergerakan mereka. Baru titik. Okey. Bermaksud kamu dah ada satu isi tersurat dan satu isi tersirat. Cikgu ulang ya. Okey. Ni perenggan kedua ya anak-anak. Antaranya, ambil balik. Perabot mestilah disusun dengan rapinya. Isi tersurat. Bagi itu adalah kata bagi itu adalah kata hubung. Okey, jadi kita kena fikir. Bagi adalah kata hubung, masukkan tersirat. Kenapa perabot kena susun dengan rapi? Okey, bagi memudahkan pergerakan mereka. Kamu titiklah. Okey. Jelas ya anak-anak? Okey, titik. Okey, kemudian masuk penanda wacana yang kedua. Selain itu, apa yang tadi tu?
Okey, selain itu di tangga pula perlu dipasang selusur tangan. Betul kan anak? Selain itu di tangga pula perlu dipasang selusur tangan supaya apa tadi? Memudahkan mereka naik dan turun tangga, kan? Ini kamu masuk ni cari yang tersurat dan tersirat ni kat mana kamu boleh cari sampai habislah akhir sekali ni. Kamu tengok yang dekat awal tadi. Okey, kamu ulang balik video cikgu yang dekat awal tadi tu. Ada yang cikgu buat nombor kat tepi dia, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 tadi tu. Kan? Okey, kamu masukkan dekat sini. Okey, perenggan yang ketiga ini dikenali dia sebagai penutup. Nampak tak? Terdapat banyak sesungguhnya. Marilah kita. Okey. Ni cikgu guna formula TSM. TSM ya. Terdapat banyak, ambil balik pada tajuk. Terdapat banyak, ambil balik pada tajuk, cara-cara menjaga keselamatan mereka di rumah. Titiklah. Terdapat banyak cara-cara menjaga keselamatan mereka di rumah. Okey. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya kita haruslah cakna tentang keselamatan mereka. Ambil balik je daripada kat atas. Sesungguhnya kita perlulah cakna akan keselamatan mereka. Okey, titik. Kemudian marilah kita. Marilah kita mengambil berat terhadap keselamatan warga emas. Titiklah. Habislah kamu punya ulasan. Okey. Jadi anak-anak, tugasan kamu yang kedua adalah okey, kamu salin ini di dalam buku karangan. Salin dalam buku karangan. Kamu tulis dulu formula ulasan ni. Formula ulasan, salin yang ni. Salin ni sampai habis. Sampai habis formula ulasan. Baru kamu buat ulasan, karangan ulasan. Tulis soalan, kemudian buat karangan. Okey anak-anak. Okey, cikgu ulang ya. Okey, ulasan kita buat dalam 3 perenggan sahaja. Perenggan pertama dikenali sebagai pendahuluan. Perenggan kedua adalah idea iaitu tersurat dan tersirat. Tersurat kita kena ada 4. Kalau 4 tersurat, 4 lah penanda wacana. Ni kan penanda wacana 4. Kalau kamu tengok ni. 1, 2, 3, 4. Bermaksud 4 penanda wacana dan 4 kamu kena cari kata hubung. Kata hubung pula. Maafkan cikgu. 4 kamu kena carikan isi tersurat. Okey. Kat sini tersirat cikgu masukkan 4 juga. Macam mana boleh tahu kata 4? Pandai ni. Sebab kat sini cikgu gunakan kata hubung. Bagi supaya kerana untuk ada 4 juga kan. Bermaksud 4 lah tersirat yang kita akan guna. Nampak tak tepi ni tersirat? Ni tersirat. Okey, ni tersirat. Ni tersirat. Okey, dah penutup kita guna TSM. Terdapat banyak sesungguhnya kita. Marilah kita. Okey anak-anak, jelas ya buat dalam buku karangan, buku karangan lah. Mula-mula salin dulu formula. Lepas salin formula baru buat karangan ulasan lengkap lah. Okey anak-anak, jadi sampai di situ saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu buat tugasan-tugasan yang cikgu bagi. Dan macam biasalah yang kena record suara tu, kamu record suara hantar dekat cikgu. Lepas tu lengkapkan dialog tu di dalam buku pemahaman. Kemudian yang lengkapkan ulasan tu, kamu lengkapkan dalam buku karangan. Okey, jadi cikgu rasa sampai di situ saja dulu. Sebarang masalah kamu boleh hubungi cikgu. Apa-apa sajalah yang kamu tak faham ke, apakah kamu nak tanya ke, kamu boleh tanya cikgu lah. Jadi cikgu rasa sampai di situ dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.